Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung lagi malam ni bab yang ketiga. Bab yang ketiga, babut tawaqqi fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berhati-hati dalam meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Mu'adz ibn Mu'adz an ibn Aun qala haddatsana Muslim al-Batin an Ibrahim at-Taimi an abihi an Amr ibn Maimun qala ma akhta'ani ibn Mas'ud عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قدر رورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا wal hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Hadis yang pertama ni Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Bakar Ibn Abi Syaibah daripada Mu'adz bin Mu'adz. Mu'adz bin Mu'adz ni Mu'adz bin Mu'adz bin Nasr bin Hassan Al-Anbari Abu Musanna At-Tamimi Al-Basri, orang Basrah. Imam Ahmad berkata beliau adalah penyejuk mata dalam hadis. Mana orang yang amat disenangi, penyejuk mata, qurratu ainin fil hadis. Penyejuk mata dalam hadis maknanya beliau amat disenangi dalam ilmu hadis. Maknanya dia seorang yang siqah, seorang yang dipercayai. Beliau orang yang kemuncak dalam penelitian hadis di Basrah. Maknanya di Basrah ramai-ramai perawi imam yang ada di Basrah itu beliaulah kemuncak. Mana orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hibban berkata beliau adalah seorang yang faqih, mana alim yang mendalam ilmunya dan teliti, mutqin. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasai dan ramai lagi mengatakan beliau seorang thiqah. Jadi Mu'adz bin Mu'adz ini meriwayatkan daripada Ibn Aun, yakni Abdullah bin Aun bin Artaban Al-Muzani maula mereka. Abu Aun Al-Khazzar Al-Basri, ni pun orang Basrah juga. Abu Hatim mengatakan beliau seorang thiqah dan beliau lebih tua daripada At-Taimi, Ibrahim At-Taimi. Ibnu Sa'ad berkata beliau seorang thiqah, banyak hadis dan wara'. Kemudian Abdullah bin Aun ini dia mengambil riwayat daripada Muslim Al-Batin. Al-Batin bin Imran
Jadi bata ya nun tu al-batin. Dia bukan batin. Kalau batin tu dalam al-batin ni daripada batnun. Batnun tu perut. Perut. Jadi al-batin yang berperut besar. Dipanggil Ibnu Abi Imran, al-batin adalah laqabnya, gelarannya. Yang bermaksud yang besar perutnya. Dia besar perut pun. Ingat adil boleh kira. Besar-besar perut dia pun. Ibnu Ahmad, Ibnu Ma'in dan Abu Hatim serta An-Nasa'i mengatakan beliau seorang yang thiqah. Jadi Muslim diambil daripada Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi bin Yazid bin Syarif Abu Asma Al-Kufi, seorang ahli ibadat. Dia banyak melakukan ibadat. Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah mengatakan beliau seorang yang thiqah. Dan disebutkan juga beliau seorang murji'ah. Maksud murji'ah di sini orang yang tidak menganggap amal itu juzuk daripada iman. Tapi dia tetap mengatakan bahawa amal itu adalah syarat pelengkap. Juz'un mukammil. Bukan juzuk, bukan juzuk kepada iman. Kalau ikut ahli sunnah, dia kata iman itu qaulun wa amalun. Ucapan dan juga perbuatan. Tapi golongan murji'ah ni, orang panggil murji'ah fuqaha, mereka melewatkan amal daripada iman. Maksud dia, mereka tidak mengatakan iman itu merangkumi ucapan dan perbuatan. Ucapan saja, cuma amal itu adalah juzuk yang melengkap. Mana orang itu dikira sebagai mukmin? Dan amal dia itu sebagai juzuk yang melengkapi. Itu mengikut golongan murji'ah. Dipanggil golongan murji'ah ahli sunnah. Tetapi kalau murji'ah yang sesat ni, golongan yang kata amal itu tidak menjejaskan iman. Maknanya buat maksiat secara mana pun tetap dikira sebagai beriman dan iman dia itu tidak terjejas. Sedangkan ahli sunnah kata amal itu juzuk daripada iman, dan amal iman yang tidak berserta dengan amal itu menandakan iman itu lemah, iman itu kurang. Maksiat menyebabkan iman jadi kurang, iman lemah. Itu pendapat ahli sunnah. Pendapat murji'ah dia kata maksiat banyak mana pun iman tidak terjejas. Itu pendapat yang tidak sahih. Jadi ada disebutkan bahawa Ibrahim At-Taimi ni murji'. Tapi murji' ni kita kira murji' di kalangan fuqaha, yang mengatakan amal itu juzuk pelengkap, bukan juzuk yang membentuk iman. Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa beliau ni melakukan irsal dan tadlis. Maknanya dia ni ada mengangkat hadis kepada Nabi dengan menggugurkan ke sahabat, dan dia ada melakukan tadlis, mana dia tidak menyebut perawi tertentu yang menjadi perantara dia tu dengan orang di atas. Kemudian ayah dia Ibrahim At-Taimi mengambil daripada ayahnya, iaitu Yazid bin Syarif bin Tariq At-Taimi Al-Kufi. Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'd mengatakan beliau seorang thiqah. Ibnu Hajar mengatakan beliau sempat dengan zaman jahiliyah. Maknanya mukhadram. Dipanggil mukhadram. Kemudian Yazid ni diambil daripada Ammar bin Maimun Al-Audi Al-Kufi, seorang mukhadram. Seorang mukhadram ni mana dia ada dengan zaman Nabi, dia ada dengan zaman jahiliyah. Dia masuk Islam tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Dia ada zaman jahiliyah, dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Ibnu Hibban, Ibnu Ma'in dan Nasa'i mengatakan beliau seorang thiqah. Itu perawi-perawi. Jadi cerita dalam hadis ni, Ammar bin Maimun ni, salah seorang tabi'in, kata dia, saya tidak pernah ketinggalan daripada menghadiri majlis Ibnu Mas'ud pada setiap petang Khamis.
melainkan saya tetap menghadirinya. Maknanya beliau sentiasa melazimi majlis Ibnu Mas'ud yang diadakan pada setiap petang Khamis. Dia ada semacam. Nombor 90 tu bila kata ada setiap petang Khamis, menjadi kebiasaan salafus soleh menetapkan waktu tertentu tidak pada setiap hari untuk mengadakan kuliah, tazkirah dan nasihat. Mana dulu orang dulu ni dia tidak ada seumur. Kuliah ataupun tazkirah dan nasihat ni dia jaga-jaga. Tujuan apa? Supaya tidak cemuh orang. Kadang-kadang ada penceramah pun habis modal juga. Jadi dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Mas'ud diminta untuk mengadakan majlis ilmu dan nasihat itu setiap hari dalam seminggu. Dia nak. Ada orang meminta dengan Ibnu Mas'ud tiap-tiap hari, biar ada. Tetapi beliau menjawab, apa yang menegah aku daripada berbuat demikian, kerana aku tidak suka untuk menjadikan kamu jemu. Kerana sesungguhnya aku memilih waktu yang sesuai untuk memberi nasihat kepada kamu, kerana Rasulullah SAW juga pernah memilih waktu yang sesuai untuk memberi nasihat kepada kami pada masa yang sesuai, supaya kami tidak merasa bosan. Jadi kalau konteks tempat kita dah, kalau kata tiap-tiap semaya ada tazkirah, ada kuliah, walaupun satu sudut comel molek, tapi orang ni jadi tak duduk kata alim lah dah. Kalau duduk kita banyak kerja. Jadi majlis ilmu tu dia kena adakan pada waktu yang sesuai lah. Macam kita kata tidak sesuai waktu zuhur dah, ataupun waktu lepas isya kok setengah tepat dia boleh terima, lepas isya setengah tepat tak boleh. Ada setengah tepat tu tidak sesuai waktu subuh, contoh orang pakat nak pergi kerja, jadi tak apa sesuai, tapi bagi setengah tepat waktu subuh molek lah, sebab pecing belakang dah. Kalau dia tak duduk kuliah subuh dah, tak dengar tazkirah kau tak ada buku Quran kau duduk tunggu kedai kopi pukul 8 juga klik. Jadi majlis ilmu itu dia adakan pada waktu tertentu yang sesuai. Jadi kalau mengikut Ibn Mas'ud ni, dia memberi kelapangan waktu dia pada waktu tu petang Khamis. Sesuai lah, munasabah lah. Macam tempat kita ni ada juga munasabah ke tidak, wallahu alam dah. Dia ada kuliah zuhur ni di office dah. Jadi satu segi kita kata molek untuk perkembangan ilmu, satu sudut mungkin tak sesuai. Orang nak rehat tidur kau gapo kau, orang nak pergi makan tengah hari kau dah. Kadang-kadang setengah tu dia tak ada waktu rehat pun. Waktu rehat pukul 1 sampai pukul 2 tu dah. Nak kuliah situ, nak semaya situ, nak makan pun situ juga. Mungkin menyebabkan orang ni terkejar. Tapi kalau kita kata kelas Quran, boleh lah 15 minit. Ada seorang ustaz mari ngajar di office 15 minit. Seorang tu duduk 5 minit kau. Sesuai lah, mungkin kena tengok keadaan. Dari segi apa, pertimbangan seorang ahli ilmu tu penting. Macam Ibnu Mas'ud di sini dia pilih waktu Khamis sebagai waktu yang sesuai, dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat itu sesuai mengikut keperluan. Bukan kata tidak ada kuliah. Mana zaman Nabi tidak menyampaikan hadis Quran pada setiap hari, tidak. Mana kita kena tengok keadaan. Kena tengok keadaan, ia munasabah. Kalau macam setengah tempat kita ni, dia ada kuliah sebelum Jumaat. 45 minit dah. Khutbah pula 45 minit. Jadi mungkin tak sesuai, mungkin sesuai. Jadi kalau setengah orang tu kata tak sesuai ni, dah. Pukul 12.30 kena mari dah, klik pukul 2.30. Dah. Jadi kena tengok, kena fikir molek. Jadi kadang-kadang orang tu dia boleh mari duduk khutbah lagi, duduk kuliah sebelum Jumaat lagi. Dah, setengah orang tak boleh.
Jadi hak tak boleh mari tu tak boleh orang email kau nak kata apa kita buat kuliah dia tak mari. Tak. Sebab bila masjid buat program, maka kita sebagai penduduk qaryah, ahli masjid, kita boleh pilih mengikut kesesuaian kita. Sesuai kita. Jadi tak bolehlah pihak tertentu nak mengecap ahli jemaah tertentu. Kalau kita tengok dia tak penuh. Ada program di masjid. Oleh itu, amat wajar kita menetapkan masa tertentu untuk tujuan berdakwah dan menyampaikan ilmu supaya orang ramai benar-benar mendapat manfaat daripada penyampaian tersebut. Maka dari sebab itulah penetapan waktu ni dia ambil kira. Kena mengambil kira. Lepas tu kena tengok pula. Tak kiralah belajar pekor nak malas. Ataupun tauhid nak malas. Hadis nak malas. Dia kena ada belakang. Kesesuaian tu. Ataupun tak kiralah sebutin masjid tu orang yang sama. Tiap-tiap malam dia. Jadi itu pun termasuk di bawah penetapan waktu yang sesuai. Jadi tak kiralah orang yang sama mengajar benda yang sama. Jadi banyak perkara yang perlu diambil kira. Jadi kata Ammar bin Maimun, saya tidak pernah mendengar beliau mengatakan sesuatu dengan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya setiap petai Khamis. Petai Khamis ni maksud dia lepas Zuhur pun petai dah. Lepas asar pun petai juga. Orang Arab ni perkataan asyiyah tu, dia kira lepas daripada gelincir matahari, dia panggil dah sebagai asyiyah, petai. Macam kita jugalah. Pukul 2 petai, 3 petai, dah. Pukul 5 petai, 6 petai. Jadi dalam waktu tersebut tidak pernah saya dengar beliau mengatakan sesuatu dengan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tak. Sebab apa? Teliti dia, tak berani nak menyandarkan sesuatu kepada Nabi. Walaupun Ibnu Mas'ud ni orang yang terdahulu Islam dan sentiasa melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa diberi gelaran kepada dia sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menjaga kedua selipar Nabi. Dia jaga. Maknanya selipar Nabi cemar dia basuh ke ataupun dia betul lah selipar Nabi tu. Nabi naik gini, dia pun pusing. Dah. Mudah nak turun. Turun tu pakai sahut lalu. Jadi dia adalah orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Tapi dia tetap berhati-hati. Cuma pada satu ketika, Ibnu Mas'ud tunduk. Ammar bin Maimun berkata lagi, saya melihat kepadanya. Tiba-tiba beliau berdiri dalam keadaan terbuka butang bajunya. Biasanya butang baju buka ni jadi panah. Mari panah mata tula. Dalam keadaan air matanya bergelinangan. Banjirlah air mata dia ni. Dia asal perkataan Ighraw ni dia daripada perkataan gharaqa tu tenggelam. Tenggelam. Maknanya air mata tu banyak, tenggelam butir mata lah. Mana air mata dia banyak. Dia menangis. Dan urat lehernya jadi tegang. Mana keadaan ni menggambarkan keadaan beliau yang takut gerun untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud yang sangat teliti dan berwaspada dalam banyak menyampaikan hadis. Mana dia tak berani ni. Sikit-sikit Nabi, tak berani. Walaupun dia sahabat yang lama bersama dengan Nabi, dia tak berani nak banyak menyebut hadis daripada Nabi. Maka sebab itulah kadang-kadang kita baca asal daripada sahabat ni, boleh jadi itu hadis Nabi. Sebab baca sahabat ni takut nak kata Nabi kata. Lalu dia tu kata ni hak saya kata. Bukan dia nak berdusta, tidak, tapi dia nak elak daripada salah dalam menyebut hadis.
Bukan kata dia nak menisbahkan kata-kata dia tu sebagai kata-kata dia. Tapi dia takut ataupun dia teliti. Meskipun beliau daripada awal lagi sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata lebih kurang begitu. Gitulah, atau hampir dengan itu, atas sikit kurang sikit lagu itulah, atau sama dengan itu. Kalau kita lihat lebih kurang Nabi kata gini. Tidak tu kata Nabi kata. Macam setengah daripada kita ni, dia cepat kata ni hadis Nabi, sedangkan dia tidak ada rujukan. Tidak ada dalam kitab mana. Dah. Kita ni kalau boleh sebut kitab mana tak apa dah. Hal ni dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Abu Daud, dalam Musnad Ahmad dan Tirmizi. Mana kita kena yakin itu daripada Nabi, barulah kita boleh menyampaikan. Kalau tunggu kita kata Rasulullah, dah. Tanpa ada kitab yang kita nisbahkan, itu bahaya. Maka sebab itulah kena teliti dalam menyampaikan hadis ataupun menyampaikan kata-kata tu, ataupun menyandarkan kata-kata tu kepada Nabi SAW. Sebab takut tersalah. Dalam nota kita 83 ni, dah tak baca tadi. Jadi maksud daripada bab ni, itu sikap teliti dan cermat dalam meriwayatkan hadis kerana bimbang berlaku kesilapan dan terjerumus dalam pendustaan kepada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena berhati-hati. Ia meliputi semasa mendengar hadis, kena dengar molek. Tunggu kata gapo baca lagu mana, kena dengar molek, menulis. Ketika menulis menyalin. Kadang-kadang kita dengar lagu lain, saling lagu lain. Membaca dan menyampaikan kepada orang lain. Masa kita nak sapa tu kena jaga juga. Ni orang panggil adabur riwayah. Adab periwayatan hadis. Yang ni kena jaga semasa kita terima hadis daripada guru, semasa kita bermuzakarah dengan sahabat kita, dan semasa kita menyampaikan kepada anak murid kita pula. Kena jaga. Termasuk juga dalam perkara ni ialah menjaga kaedah ilmu nahu dalam membaca lafaz hadis. Kena baca molek lafaz hadis, takut tersalah. Sebab Nabi tak baca dengan baris salah. Kerana kesalahan membaca baris boleh membawa kepada pengubahan makna. Sebab kadang-kadang ada ni, dia ada perawi tu, Nabi sebut lagu lain, dia sebut lagu lain. Nabi kata la tattakhidhu ruha gharada. Jangan kamu jadikan binatang yang bernyawa ni sebagai sasaran. Aukamakot. Jadi perawi ni dia kata la tattakhidhu ruh dengan bagi dengan huruf kha, dia pun kata arada. Jadi makna yang kedua tu la tattakhidhu ar-rauh arada, jangan buat lubang angin secara melantar. Jadi tak ada kena-mengena tu hak Nabi larangnya, jangan jadikan binatang yang bernyawa tu sebagai sasaran untuk kamu melatih memanah. Maknanya dia tak ayat. Dia tambah ayat seekor, dah, dia panah. Tak boleh lagu tu. Menakutkan binatang. Sebab apa? Sebab menakutkan binatang, kalau mati tak boleh makan, bangkai. Sedangkan binatang ni benda yang jinak, tak boleh sebelah. Tiba-tiba dia nak panah. Jadi nak panah kau, nak berlatih mana kau tak boleh dengan cara tu. Jadi Nabi sebut lagu tu, perawi hak tersilap. Dia kata tepat ruh tu sebagai roh. Roh ni lubang angin. Hak gharada dengan maksudnya sasaran ditukar jadi arada, mana melintas. Lari maksud daripada hadis. Beberapa pedoman yang boleh kita ambil daripada riwayat Ibnu Mas'ud ni, beliau bimbang, beliau teragak-agak. Mana hak dia sebut tadi lebih kurang begitu, hampir dengan itu, sama dengan itu menjadikan beliau teragak-agak kerana bimbang tidak dapat menyampaikan lafaz dan maksud sebenar hadis.
Riwayat ini menunjukkan bahawa pertama betapa para sahabat amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis kerana takut berlaku lupa, lalu menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah diucapkannya. Yang kedua, ini menunjukkan sahabat memandang berat terhadap tanggungjawab dan amanah hadis dan besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu ni. Macam kita kalau kena pergi ngadak raja ke gapo ke, dah. Kena baca, kena ucapan. Kena ucapan di hadapan raja. Ada orang besar, ada orang penting. Jadi kita nak baca pun tak boleh, perlu. Yang ketiga, begini sepatutnya sikap setiap orang yang mahu menyampaikan apa-apa perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagu ni, dah. Tak berani kita nak kata apa yang Nabi tak kata. Nak mencipta hadis, nak mereka hadis. Maknanya orang yang berani menisbahkan kepada Nabi apa yang Nabi tak kata, tu makna dia tidak ada ta'zim kepada Rasulullah. Kalau dia membesarkan, mengemuliakan Rasulullah, tentu dia tak akan berani menyandarkan benda tu kepada Nabi. Yang keempat, sewajarnya bagi ahli hadis, apabila dia tidak pasti dalam menentukan lafaz hadis, maka hendaklah dia mengucapkan setelah membaca hadis itu dengan kata-kata sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata au kama qala Rasulullah. Ataupun dia kata lebih kurang lagu itulah hadis Nabi. Kemudian periwayatan hadis secara makna, maknanya hadis ni bila dia kata lebih kurang lagu ni, lebih kurang lagu tu, itu berarti dia menyampaikan hadis itu berdasarkan kepada makna, bukan berdasarkan kepada lafaz. Jadi periwayatan hadis secara makna hanya dibenarkan bagi mereka yang menguasai bahasa Arab, yang dapat mengetahui penukaran kalimah mana yang menyebabkan pengubahan maksud asal dan yang tidak. Maknanya satu kalimah ni dia kena mahir. Kalau letak kalimah ni ganti dengan kalimah lain, dia kena sesuai lah. Macam kita ni dah. Kursi bangku. Dah. Kursi bangku gapo lagi ni? Kuda gapo dah. Jadi walaupun benda tu dia dijadikan tempat duduk, dia ada beza juga. Sofa ke gapo ke. Dah. Tak sama. Walaupun benda tu benda yang diduduki oleh manusia. Jadi kena tahu pengubahan penukaran kalimah tadi tetap menyampaikan maksud asal ataupun boleh mengubah maksud asal. Sebab itulah syarat yang ditetapkan oleh Imam hadis, termasuklah Imam Syafi'i, seseorang itu hendaklah mengetahui bahasa Arab dengan tepat, supaya dia tidak tukar kalimah tadi menyebabkan makna lagi. Di samping itu, periwayatan secara makna diberi kelonggaran hanya dalam khutbah dan ucapan. Mana kalau kita nak berucap, kalau kita kata au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibenarkan. Kita tak ingat lafaz hadis, tapi hujung tu kita kata au kama qala Nabi. Jadi kelonggaran itu pada waktu khutbah, bercakap, berucap. Sebab apa? Sebab kita tak ada teks hadis depan ni. Kalau kita nak khutbah, tak pasti lafaz hadis, kita dah pun nyari. Ya, orang duk nunggu lah. Ataupun kita berucap pakai laptop ke. Kita nak baca hadis, pertama nak baca hadis, cari dah. Guna apa enjing nak cari tu. Semenit baru jumpa. Jadi tergendala lah. Jadi sebab itulah bila dalam penyampaian secara lisan ni dibenarkan riwayat secara makna. Tetapi adapun dalam penulisan periwayatan secara makna tidak dibenarkan. Tak boleh. Jadi kalau kita tulis kitab, hujung dia kata lebih kurang lagu ni lah nak kata Nabi. Dah, tak boleh. Kalau dalam kitab ni maknanya kita kena ada lafaz yang asal dalam kitab yang asal. Mana kalau Bukhari, memang kita tengok dalam Bukhari, kita pun pindah dalam buku kita. Maknanya tu. Hak kaedah ni lah hak orang guna dalam menulis tesisnya. Dah. Bila seorang tu menulis tesis, dia kena sebut rujukan. Tak kira lah buku gapo ke.
Kalau bidang ekonomi, dia kena tulis tu, dia ambil mana, buku mana, muka surat berapa, edisi ke berapa. Jadi ulama kita daripada dulu lagi kata, kalau orang tu menulis dalam kitab, dia kena pastikan hadis tersebut adalah hadis dia tepat seperti mana dalam kitab asal. Kalau boleh tunjuklah. Kalau macam kita ni buh nombor. Jadi orang boleh cari. Ada situ. Nombor. Kalau letak muka surat mungkin cetakan berbeza sebab Sahih Bukhari sahaja pun beratus-ratus cetakan. Kadang-kadang syarikat yang sama, bila dia buat edisi lain, mula-mula edisi style apa, tak ada kolom dah. Kemudian dia buat style kolom, so macam-macam. Ada buat sejilid, ada buat 4 jilid. Jadi mestilah lari tulisan besar, tulisan kecil. Jadi muka surat berbeza. Jadi hak mudahnya kita letak nombor. Jadi bila menulis dia kena letak tag seperti mana dalam kitab asal. Macam zaman ni ada kemudahan banyak dah. Dengan ada perpustakaan digital ni, ada pula dalam internet apa semua ni, hadis secara online ni kita boleh letak. Dan kitab-kitab mudah zaman ni. Jadi kita boleh rujuk, dan kita boleh letak hak asal. Jadi kalau kita tulis surat, tulis tesis, tulis buku, tiba-tiba kita letak sebagaimana kata-kata Nabi dalam hadisnya, tak boleh. Itu tidak bertanggungjawab. Kalau dalam ucapan, dalam khutbah, dalam tazkirah tak apa lagi, dibenarkan. Kemudian hadis berikut ni, Imam Ibnu Majah diambil daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, daripada Mu'adz bin Mu'adz, daripada Ibnu Aun, daripada Muhammad bin Sirin. Tadi ada dah tu Mu'adz bin Mu'adz dan Ibnu Aun. Ini melalui Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni antara anak murid utama mengenali manusia itu berdasar kepada identiti dia tu tak apa. Sama lah sebagai mengenali orang itu dengan agama. Cuma tidak boleh menjadi punca perbalahan. Agama tidak boleh menjadi punca perbalahan. Bangsa, bahasa pun tidak patut menjadi punca perbalahan. An-Najjari, dia daripada Bani Najjar. Bani Najjar. Beliau berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak ketibaan baginda di Madinah ketika berusia 10 tahun. Maknanya 10 tahun jugalah dia khidmat pada Nabi. Sebab mak dia ni, Ummu Sulaim, keluarga dia ni minta supaya Nabi menerima khidmat beliau ni. Dan bila beliau berkhidmat pada Nabi, beliau mendapat doa yang istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikurniakan anak yang ramai, umur yang panjang dan diberkati pada hartanya. Anak ni ramai atas kira lah. Berapa puluh orang. Ramai juga. Umur yang panjang sehingga umur 103 tahun. Diberkati pada harta dia ni sehingga kebun dia tu musim tu 2 kali setahun. Kebun dia. Beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah ketika berusia 103 tahun sebagaimana yang dinyatakan oleh Khalifah bin Khayyat dalam tarikhnya. Dia ada khilaf tentang kewafatan dia ni, ada kata 92. Tapi kalau mengikut ahli tarikh seperti Khalifah ni, dia kata tahun 93. Dalam Sunan Ad-Darimi nombor 292 ada tambahan daripada kata-kata Ibnu Sirin, iaitu Anas bin Malik seorang yang sedikit meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia tak banyak. Kalau kata tak banyak pun banyak. Maknanya dia kurangkan riwayat. Sebab nak jagalah. Dia macam kilal lah. Kalau dia pengeluaran hari-hari tu banyak. Dah. Kadang-kadang kita ada nak kontrol dia punya kualiti. Sebab kalau kita nak kejar kualiti ni, kita nak kejar kuantiti hasil produk kita tu kadang-kadang kurang kualiti. Tak boleh. Sebab tu pak kakak raya lah. Tak.
Buona, jadi buona. Tempat beku pun ada juga. 2 hari puasa tu wak dah. Dia pun freezer. Dah. Hari awak tupak tu, mulalah dia waktu bit tupak tu. Dia kata, ni tupak. Baru wak ni. Kemudian riwayat yang ke-25 ni. Imam Ibn Majah meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, daripada Gundar, yakni Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah. Hak, ada hak pula, pemalingnya sanad. Maknanya lepas hak ni adalah guru kedua bagi Ibnu Majah. Guru kedua Ibnu Majah. Jadi guru pertama dia Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lepas daripada hak tu wa haddatsana Muhammad bin Bashar, itu sanad yang kedua, mana guru kedua Ibnu Majah. Daripada Muhammad bin Bashar, daripada Abdurrahman bin Mahdi, katanya Syu'bah menceritakan kepada kami. Jadi ada 2 kali sebut Syu'bah, tu maknanya madar. Paksi sanad ni dia berlega pada Syu'bah. Syu'bah ni daripada Amr bin Murrah, daripada Abdurrahman bin Abi Layla, katanya. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, kami berkata kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni, Abdurrahman bin Abi Layla dulu. Al-Ansari Al-Ausi. Ibn Ma'in mengatakan beliau seorang thiqah. Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Sahabat Rasulullah yang terkenal. Peperangan yang pertama disertainya adalah Khandaq. Allah menurunkan ayat sebagai tanda membenarkan beliau dalam surah Al-Munafiqun. Dia ada balah tu. Kalau kita baca surah Al-Munafiqun tu, dia ada perbalahan. Orang-orang munafik ni dia tuduh. Dia tuduh Zaid bin Arqam bin Zaid ni sebagai berdusta. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bahawa Zaid bin Arqam ni adalah orang yang benar. Hal ini kena baca dari surah Al-Munafiqun. Jadi kata Abdurrahman bin Abi Layla kepada Zaid bin Arqam, ceritakanlah kepada kami hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, Zaid bin Arqam kata, kami sudah tua dan lupa. Tua dah kita ni, tak apa nak ingat dah. Manakala hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat. Dia tak berani. Dia tak berani. Walaupun dia bersama dengan Nabi, ambil riwayat daripada Nabi, bila orang nak mai belajar ketika dia sudah tua ni, dia tak berapa nak dah. Nombor 98. Ini menunjukkan bahawa para sahabat menganggap hadis sebagai sesuatu yang agung dan penting. Tak boleh nak mudah-mudah. Oleh itu mereka hanya menceritakan apa yang mereka ingat dengan baik supaya tidak menambahkan lafaz atau mengurangkannya. Mana dia mengelak ni dari menyampaikan hadis pada ketika tua. Tak sih dah. Sebab dia tua nyanyuk. Tua nyanyuk ni dia tidak berlaku kepada mana dia tak kira orang tu apa sahabat ke siapa ke, dia mari nyanyuk tak kira. Jadi kadang orang ni kata dosa gapo dia buat sampai nyanyuk jadi. Dah. Benda nyanyuk ni benda mungkin berlaku tanpa mengira keadaan kesolehan ataupun kewarak ke orang. Dia warak pun kadang-kadang dia pelupa. Jadi benda tu biasa dah sampai satu tahap dia akan mari tu. Ingat tak ingat. Oleh itu mereka hanya menceritakan apa yang mereka ingat dengan baik supaya tidak menambahkan lafaz atau mengurangkannya. Jadi dia nak kalau boleh dia menyampaikan hadis pada waktu dia muda lagi, tepat, ingatan kuat lagi. Jadi kalau kita nak ngaji dengan tok guru ni, tak. Atau guru ya masih lagi kita kata sihat molek. Kalau mata dia penat dah, hari pun tukar giliran. Dah. Tukar masjid, tukar tak apa ingat dah. Hak giliran dia minggu depan, dia mari dah minggu ni. Ataupun malam esok giliran dia, malam ni mari dah cokok. Tu kena sekat dah tu, tak boleh dah tu. Berdasarkan kepada riwayat ini, sebahagian ulama hadis telah membina satu kaedah. Ini kaedah yang penting ni. Apabila seorang perawi mula
melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis, dia hendaklah berhenti meriwayatkannya. Tak boleh. Sebab itulah kita baca dalam biografi ulama ni, bila orang tu sudah tua nyanyuk dah celaru habis tukar takir, jadi anak-anak dia sekak kurung dah, tak boleh pergi, tak boleh topik. Dan yang mari nyanyuk kau, dah. Dia boleh ngajar tapi dalam keadaan khabar tak khabar. Kalau kita ngaji sekolah dulu tu, ada seorang syekh seorang. Dah. Dia mari kitab besar. Masuk kelas dia ngajar. Song. Dah, mudah gitu aja. Sodah dia tubik tu, ustaz lain kata tu, iseng tu. Tapi dia boleh ngajar. Dia boleh ngajar. Tapi lama-lama orang tahan lah, tak boleh. Kalau lek, punah. Jadi lagu tu juga. Daripada hadis ni, bila tua, dia mula menunjukkan ketidaktepatan dalam periwayatan. Ada lupa, ada tukar, ada celaru, banyak silap. Maka perawi tadi ditahan daripada menyampaikan hadis. Walaupun dia masa muda tu hebat, dah banyak ilmu, banyak hadis yang dia ingat, tapi bila mari keadaan lagu ni, maka periwayatan beliau itu tidak diterima. Naskah. Jadi hadis dia yang dikira bermasalah lepas daripada dia nyanyuk ni lah. Lepas daripada dia tersilap nyanyuk apa semua ni, masuk mula melakukan kesilapan ni, lepas pada tu mari biasanya dia cek tahun lah. Tahun dia mula nyanyuk, tahun bila. Jadi riwayat sebelum daripada dia nyanyuk tetap muktabar, sahih, tak apa, ada masalah. Lepas daripada dia nyanyuk tu, lepas daripada dia tua tu, itu tak boleh diterima. Sebab nak jaga hadis Nabi tu lebih besar lagi daripada kedudukan dia. Oleh itu, ulama telah menetapkan peraturan untuk hanya menyebut hadis dalam tulisan dan ucapan mereka, apa yang mereka tahu secara pasti, secara pasti. Tinggal ni. Nyanyuk. Secara pasti, ni nak gaduh tak ni. Secara pasti bahawa ia dalam kategori sahih atau hasan. Kena tentu dulu. Sebab hadis ni berat. Dan ahli hadis mengelakkan diri daripada meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Puncak hadis lemah je. Bila ingatan perawi itu tidak berapa kukuh. Itu 3 hadis malam ni. Berkenaan dengan bab at-tawaqi, berhati-hati dalam menyampaikan hadis daripada Nabi. Kemudian hadis yang ke-26 ni insya-Allah pada akan datang lah. Wallahu a'lam.